Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera anak-anak, murid-murid semua. Berjumpa lagi kita di Alam Maya. Hari ini kita akan belajar berkaitan dengan sel manusia, jenis dan fungsi sel manusia serta jenis sel tumbuhan. Jangan lupa subscribe channel cikgu. Tubuh manusia terdapat beberapa jenis sel yang mempunyai fungsi-fungsi yang tersendiri. Terdapat 8 jenis sel di dalam badan manusia iaitu sel saraf, sel darah merah, sel darah putih, sel epitelium, sel otot dan sel pembiakan. Sel pembiakan terdiri daripada dua iaitu sel pembiakan jantan dan sel pembiakan betina. Berikut adalah menunjukkan suatu anggota tubuh manusia. Di bahagian luar anggota itu terdapat kulit. Di dalam kulit ada sel epitelium. Selain daripada sel epitelium, terdapat juga sel-sel lain yang ada di dalam kulit tersebut, iaitu di dalam kulit tersebut ada otot-otot. Di dalam otot tersebut terdapat tisu otot. Tubuh manusia mempunyai organisasi sel. Organisasi sel bermula dari sel. Gabungan sel-sel yang sama menjalankan fungsi yang sama dipanggil sebagai tisu. Tisu adalah gabungan beberapa sel yang sama dan menjalankan fungsi yang sama. Gabungan tisu-tisu yang sama bekerjasama dan menjalankan fungsi yang sama dipanggil sebagai organ. Gabungan beberapa organ bekerjasama dan menjalankan fungsi yang sama kita panggil sebagai sistem. Dan gabungan beberapa sistem bekerjasama dan menjalankan fungsi yang sama, ia akan membentuk organisma. Adalah contoh-contoh organ yang ada di dalam tubuh manusia. Ini adalah ginjal atau buah pinggang. Ini adalah paru-paru. Ini adalah otak. Ini adalah usus besar dan usus kecil. Ini adalah hati. Berikut adalah organ-organ yang ada dalam tubuh manusia, iaitu gigi, mata, otak, jantung, usus besar, usus kecil, buah pinggang, paru-paru, hati, perut, dan lain-lain. Tubuh manusia terdapat sistem. Ini adalah sistem rangka yang berfungsi untuk menyokong badan serta melindungi organ dalaman. Sistem saraf berfungsi untuk membawa maklumat dari otak ke seluruh badan dalam bentuk impuls. Organ yang terlibat adalah otak dan saraf. Sistem peredaran darah ada yang berwarna merah dan ada yang berwarna biru. Yang berwarna-warna ini menunjukkan darah tersebut membawa gas oksigen atau membawa gas karbon dioksida. Fungsi sistem peredaran darah adalah mengangkut oksigen, karbon dioksida, nutrien dan hormon dalam badan. Organ yang terlibat adalah salur darah dan jantung. Selain daripada itu, terdapat juga sistem pencernaan manusia yang berfungsi untuk mencernakan makanan. Organ yang terlibat adalah mulut, esophagus, perut, usus kecil, usus besar, rektum, dan anus. Ini adalah sistem pembiakan manusia yang berfungsi untuk menghasilkan sel-sel pembiakan. Organ yang terlibat adalah ovari, tiap fallopian, uterus,
cervix, dan testis. Testis adalah organ pembiakan untuk lelaki, manakala ovari, tiub falopia, uterus dan cervix adalah organ pembiakan perempuan. Berikut adalah sistem respirasi yang berfungsi untuk membolehkan pertukaran gas antara darah dan persekitaran luar. Organ yang terlibat adalah hidung, trakea dan paru-paru. Adalah sistem perkumuhan. Sistem perkumuhan berfungsi untuk menyingkirkan hasil perkumuhan dari badan. Organ yang terlibat adalah ginjal dan pundi kencing. Okey, sekarang kita belajar pula tentang jenis sel pada tumbuhan. Berikut adalah satu jenis pokok, iaitu pokok jagung. Pada pokok ini terdapat 3 bahagian, iaitu daun, batang dan akar. Di dalam daun terdapat jenis sel, iaitu lapisan paling atas kita panggil sebagai epidermis. Epidermis berfungsi untuk mengawal kehilangan air ke udara secara penyejatan. Lapisan kedua adalah mesofil palisad. Mesofil palisad mengandungi banyak kloroplas. Ia berfungsi untuk menyerap cahaya matahari bagi proses fotosintesis. Jenis sel yang ketiga kita panggil sebagai sel pengawal. Sel pengawal ini berfungsi untuk mengawal bukaan saiz stoma. Dan sel yang keempat adalah sel rambut akar. Ia berfungsi untuk menyerap air daripada tanah dan membawa air ini ke seluruh bahagian pokok. Dalam sel pengawal terdapat stoma. Stoma adalah bukaan yang ada di dalam sel pengawal. Ada 2 keadaan di mana apabila cuaca terlalu panas, stoma akan tertutup untuk mengelakkan kehilangan air yang banyak ke udara. Apabila cuaca tidak terlalu panas, maka stoma akan terbuka bagi membolehkan air atau gas-gas keluar ke udara supaya kehidupan harian pokok ini berjalan seperti biasa. Okey, hari ini kita bercerita lagi tentang pokok. Tentang pokok. Pokok menjalankan 2 fungsi pada malam hari dan pada siang hari. Apa yang berlaku pada siang hari? Okey, kita tengok di sini. Apabila ada cahaya matahari akan membebaskan cahaya. Jadi, pokok ini akan menyerap air pada akar dan air ini akan dibawa ke seluruh pokok tersebut dan karbon dioksida di udara akan masuk ke dalam daun dan dibantu oleh klorofil dan juga cahaya matahari, maka pokok ini boleh menghasilkan oksigen dan juga menghasilkan glukosa. Glukosa atau makanan ini akan terdapat pada daun. Jadi proses fotosintesis ini adalah proses tumbuhan hijau membuat makanan sendiri. Persamaan perkataan adalah karbon dioksida bertindak balas dengan air, menghasilkan glukosa dan oksigen. Pada malam hari, pokok akan menjalankan proses respirasi. Okey, pada malam hari, oksigen di udara akan masuk ke dalam daun dan glukosa yang ada dalam daun akan bertindak balas dengan oksigen dan akan menghasilkan karbon dioksida dan juga air. Persamaan perkataan adalah glukosa dan oksigen bertindak balas menghasilkan karbon dioksida dan air. Terdapat perbezaan antara respirasi sel dan fotosintesis. Respirasi sel berlaku pada semua hidupan dan ia berlaku sepanjang masa, tidak mengira pada waktu siang ataupun pada waktu malam. Tetapi tumbuhan hanya menjalankan proses respirasi pada waktu tiada cahaya sahaja. Hasil yang dihasilkan adalah glukosa dan oksigen dan bahan yang digunakan adalah karbon dioksida dan air.
Tindak balas ini berlaku pada mitokondria. Sementara fotosintesis berlaku hanya pada tumbuhan hijau sahaja dan mesti dalam keadaan bercahaya. Sekiranya tiada cahaya, maka pokok tersebut tidak dapat menjalankan proses fotosintesis. Bahan yang diperlukan adalah karbon dioksida, air, cahaya dan klorofil. Dan proses fotosintesis ini akan menghasilkan glukosa dan oksigen. So, dalam kes ini, bahagian sel yang terlibat adalah kloroplas. Semoga bermanfaat. Jemput tonton video Cikgu Siti yang lain. Jangan lupa klik butang subscribe dan butang like sebagai tanda sokongan anda.